Tuan Ketua, saya akan menjawab secara am untuk kesemua kawasan berkenaan dengan memastikan barang kawalan ini mencukupi dan di mana kawasan yang berbuk tidak terkecuali ya dengan tindakan yang kita ambil. Yang pertama, Tuan Ketua, saya ingin maklumkan bahawa kita sudah kementerian telah mewartakan barang kawalan ya, sebanyak 43 barang kawalan telah diwartakan sebagai barang keperluan di bawah kategori Akta Kawalan Bekalan 1961 sejak tahun 1972. Jadi 43 ada barang yang kita telah wartakan sebagai barang kawalan. Kedua, ada barang kawalan yang berhormat merbuk yang kita kawal harganya dan ada yang kita tidak kawal harganya. Kemudian ada juga barang kawalan yang kita kawal harganya serta kita subsidikan juga. Ya, ada 7 item yang kita subsidikan harganya iaitu tepung kegunaan telur, RON 95, LPG, diesel, ayam, ya, ayam standard dan minyak masak dalam paket. Jadi itu yang kita kawal harganya dan juga kita subsidikan. Tuan Ketua, kita juga ada beberapa SOP yang kita laksanakan di pihak kementerian untuk memastikan bahawa barang yang kita kawal ini mencukupi. Yang pertama, kita adakan pemeriksaan secara rutin, Tuan Ketua. Kedua, kita juga adakan pemeriksaan yang tidak rutin. Contohnya kita adakan ops terjah. Ya, kita tak beritahu secara rutin, kita ikut keperluan kita terjah. Ya, itu kita lakukan juga. Yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan memastikan pematuhan kepada permit. Maksudnya kalau dia tidak ada permit untuk menyimpan, jadi kita pastikan dia patuh ya kepada permit tersebut. Kemudian kita juga pastikan bahawa kita akan gantung lesen dan gantung kota sekiranya mereka melakukan pemalsuan dari segi tuntutan ataupun ada penyelewengan seperti penyeludupan dan sebagainya. Kita juga menghadkan belian barang-barang keperluan yang contohnya minyak masak dalam paket supaya ianya dapat digunakan memenuhi keperluan ya. Kemudian kita juga ada larangan ekspor kepada barang-barang kawalan seperti RON 95, seperti diesel dan sebagainya. Saya bagi contoh ya, Tuan Ketua, di mana kita telah menjalankan satu program yang kita panggil ekonomi sempadan, di mana kita mewujudkan 2 stesen minyak komersial di Padang Besar dan Wang Kelian. Kita dapati bila kita bandingkan data jualan pada Disember 2022 hingga Januari 2023, maksudnya 2 bulan, berbanding dengan Februari 2023 hingga Mac 2023, 2 bulan selepas kita laksanakan 2 stesen minyak komersial itu, kita dapati bahawa untuk minyak diesel kita telah menjimatkan subsidi kerajaan ya sebanyak 1.77 juta ringgit. Ya, kerana bila kita buat stesen minyak komersial itu, kita melarang kenderaan asing ya untuk membeli minyak yang bersubsidi. Jadi mereka terpaksa pergi ke stesen minyak komersial. Begitu juga untuk RON 95, kita jimat 3.98 juta ringgit selama 2 bulan. Ini antara langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa barang-barang kawalan itu mencukupi. Termasuk dalam kawasan berhubung pun kita buat terjah, kita buat rutin dan sebagainya ya, pemeriksaan. Terima kasih, Datuk Ketua.